Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, pagi Sabtu. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang berkat untuk kita semua. Ada tak kawan-kawan saya yang online pada waktu ini? Ustaz Wan Ibn Kathir. Saya 2-3 hari lepas saya berkongsi lah pengalaman saya. Saya settlekan hutang peribadi saya. Pada hari ini saya ingat saya nak berkongsi berkongsi langkah-langkah yang saya buat untuk selesaikan hutang saya melalui platform emas. Ada orang nak dengar ke? Ni suara boleh dengar ke? Suara saya boleh dengar ke? Okey, boleh dengar Ashraf ni dari Bintulu Okey, sebelum tu saya nak ceritakan dulu hutang lah, mengenai hutang. Apa itu hutang? Hutang sebenarnya benda yang harus maksudnya pemberi hutang tu harus memberi hutang, dan pemberi hutang dia kena wajib bayar. Kalau kita berhutang dengan orang, kita wajib bayar. Orang yang beri hutang dia harus, maksudnya dia beri hutang kepada orang dapat pahala sebab dia memberi kemudahan kepada orang, dia membantu orang, dia dapat pahala. Kita sebagai pemberi hutang, kita wajib kena bayar. Kalau kita tak bayar, kita berdosa. Dan kalau kita terlekat dengan hutang, kalau kita meninggal, roh itu tidak diangkat. Maksudnya kita ni tertinggal hutang kita tu, roh pun tidak diangkat. Okey, Cikgu Syahrul, sahabat saya Fauzan, Aiman, Puan Umi dari Kuching. Saya sebab pagi ni saya free, jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah pengalaman saya dalam menguruskan hutang. Hutang ni tuan-tuan, kalau kita tidak pandai urus, dia akan menyebabkan memakan diri kita. Macam pisau lah. Kalau pisau kita pandai urus, kita boleh potong sayur, boleh potong daging, boleh potong makanan. Tetapi bila kita tak pandai urus, dia boleh menjadi sakit. Kita boleh luka situ dan sini. Muhammad Rashid dengan Ashraf sekali dari Bintulu. Okey, hutang dia ada dua jenis. Ini pakar-pakar keuangan cakap lah. Ini bukan saya cakap. Dia ada dua jenis, hutang yang baik dan hutang yang tidak baik. Hutang yang baik adalah hutang yang menyebabkan kita semakin kaya. Kita berhutang tapi kita semakin kaya. Contoh apa hutang yang baik? Hutang yang baik adalah hutang seperti hartanah. Hartanah kalau kita beli dengan ilmu, kita beli dengan panduan daripada pakar-pakar yang kita pergi seminar dan sebagainya, kita beli hartanah itu boleh memberikan kita pulangan. Contoh pulangan melalui sewaan, pulangan melalui nilai rumah, nilai hartanah. Dengan cara macam tu dia adalah hutang positif. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ada juga hartanah yang nilai kosong. Maksudnya kalau kita beli rumah tu, nilai dia semakin susut. Contoh tuan-tuan pernah dengar hartanah rumah di di Highland Tower di Kuala Lumpur. Rumah Highland Tower bernilai kosong tuan-tuan. Tidak ada tidak ada pemilik. Orang tak nak beli sebab rumah tu tidak boleh duduk. Jadi kalau kita nak beli, kena cari ilmu sikitlah supaya kita tak rugi beli hartanah. Hutang yang positif, hutang yang baik yang kedua adalah hutang pendidikan. Walaupun kita kutuk PTPTN,
Tapi sebenarnya secara logik akalnya, hutang PDN ni adalah hutang yang positif. Hutang positif maksudnya hutang itu kita berhutang, kita semakin bijak. Kita semakin pandai. Bila kita pandai, kita boleh dapat income selepas kita belajar. Itu pakar-pakar kewangan cakap kalau hutang pendidikan adalah hutang yang positif. Yang ketiga, hutang hutang yang positif, hutang baik ketiga adalah hutang perniagaan. Hutang perniagaan untuk buat bisnes. Tapi kena ingat, kalau hutang perniagaan ini kita berhutang bukan nak start, bukan nak mula perniagaan, tetapi kita nak kembangkan perniagaan dah ada. Kita dah ada basic perniagaan, kita nak kembangkan sikit. Maksudnya kebarangkalian untuk kita gagal rendah. Begitu. Jadi itu adalah hutang. Kalau kita berhutang dengan 3 jenis hutang ni, tak perlulah kita nak bayar awal. Tak perlu nak bayar awal. Ikut je lah cara bayaran yang biasa. Bagi saya macam tu. Kalau nak bayar, nak settle hutang rumah 300,000. Nak selesai macam mana tuan-tuan? Kena ada banyak modal lah baru boleh selesai. Jadi itu adalah jenis hutang yang positif. Hutang yang negatif ini hutang yang kita semakin miskin. Hutang ni lah yang kita kena settlekan awal. Kalau tak ada hutang ni, jangan buat hutang baru. Itu masalah dia. Kenapa kita ada hutang? Sebab kita create the debt. Kita cipta hutang tu. Kalau awal-awal, since from day one kita tak berhutang tu, tak ada masalah, kan? Jadi kalau dah ada hutang ni, kalau dapat settle awal. Kalau tak dapat settle awal, nak buat macam mana? Bayar je lah ikut jadual bayaran. Maksudnya kita jangan bayar lewat, nanti ada tunggakan dan sebagainya. Okey, jenis hutang yang baik, hutang yang baik sudah. Hutang yang jahat ni hutang yang membuat kita semakin miskin. Antaranya yang pertama adalah hutang peribadi. Hutang personal loan ni. Personal loan ni tuan-tuan, kita berhutang, kita tak ada sandaran apa-apa. Kalau kita berhutang, tak boleh nak jual apa-apa dah. Sebab hutang tu adalah hutang yang tidak ada sandaran kepada nilai fizikal. Contoh, kalau saya ada kereta, saya ada hutang kereta, nak bayar hutang, kita boleh jual kereta. Kalau personal loan, kita nak jual apa? Nak jual diri kita ni, laku ke tak laku tuan-tuan? Maksudnya kalau kita personal loan, dia hutang yang di antara hutang yang negatif. Tambahan pula dengan interest rate yang tinggi kepada personal loan, dia boleh menyebabkan kita semakin miskin lah, sebab kita terpaksa bayar benda yang kita tak perlu pun sebenarnya. Itu yang pertama. Hutang peribadi ataupun personal loan. Yang kedua, hutang yang negatif adalah hutang kredit kad. Hutang kredit kad kredit kad ni saya juga ada pengalaman tuan-tuan. Dengan kredit kad ni saya start ada kredit kad ni bila saya bekerja kerajaan. Sebab bila kita kerja kerajaan, kita banyak pergi kursus di luar daerah. Contoh, saya di Sarawak, saya selalu kalau sebulan mesti ada sekali pergi ke Semenanjung, pergi kursus, pergi mesyuarat. Jadi kita gunakan kad kredit untuk bayar hotel, bayar tiket kapal terbang, bayar in advance lah. Lepas tu kita claim. Itu permulaan saya kenapa saya ada kad kredit. Lepas tu lepas penggunaan macam tu, kita extend penggunaan dia untuk beli shopping online, untuk beli minyak. Kita extend macam tu. Sampai satu masa kita tak sedar bahawa hutang kad kredit itu telah memakan diri kita. Jadi kata guru-guru saya lah, sebenarnya sama juga dengan hutang-hutang yang saya cakap awal tadi. Hutang kad kredit ni kalau bagi dekat orang yang baik, orang yang bijaklah penggunaan dia. Kalau kita bagi dekat orang yang tak bijaklah penggunaan dia. Contoh pisau tadi saya sebut. Kalau pisau kita bagi dekat orang dewasa, boleh potong macam-macam. Tapi kalau kita bagi kat kanak-kanak, dia buat apa? Dia potong situ, potong sini, nanti luka, bahaya. Gitulah kredit kad ni. Kalau kita rasa tak yakin, kita boleh berdisiplin, terminate saja. Tak payah fikir 2 kali. Saya terminate lepas 6 tahun saya ada kredit kad. Alhamdulillah, saya dah tak ada kredit kad. Bebas. Okey, itu hutang yang kedua. Hutang yang ketiga adalah hutang kenderaan. Hutang yang menyebabkan kita semakin miskin adalah hutang kenderaan. Sekejap saya nak tengok siapa yang ada ni.
Khazinatul Arafiyah. Syabri, Ahmad Syabri, Abid Fadil Syabri, Aizat Sofian, Irfan, Rashid. Ini bukan apa ni, ini saya bukan nak mengajar tuan-tuan saya nak berkongsi sahaja pengalaman saya, kenapa saya nak selesaikan hutang cepat ni. Ada pengalaman dia. Kalau nak ikut, tak nak ikut tak ada masalah. Okey, hutang yang ketiga, hutang yang miskin adalah hutang, saya cakap apa tadi? Hutang kenderaan. Hutang sebab kita beli kereta baru hari ni. Kalau kita nak jual bulan depan, tak boleh dengan harga yang sama. Dan harga kereta ni dia boleh turun nilai, kata pakar-pakar lah boleh turun nilai lebih kurang 10,000 setahun. Kalau kita beli tahun ni 50,000, nak jual tahun depan, pasti tak dapat nak jual dengan harga yang sama. Jadi kereta ni, kalau kita beli kereta hanyalah untuk keperluan sahaja. Yang penting itu kereta adalah untuk keperluan sahaja, bukan untuk bukan untuk bergaya. Kita tak boleh nak meraihkan pandangan orang. Yang penting kita rasa selesa. Lepas tu hutang kereta ni, kalau kita nak buat biarlah cukup dengan jumlah gaji kita 12 bulan. Contoh gaji saya 4,000 darab 12, 48,000 harga kereta saya boleh beli. Masalahnya orang muda ni gaji baru 2,000, tapi mereka beli kereta yang sepatutnya orang yang 5,000 gaji. Itu masalah, kita tak boleh nak bayar. Saya kena minum air sekejap Jadi tengok kemampuan kita. Kalau kita mampu beli kereta yang harga 30,000 lah. Jangan extend sampai kita seolah-olah kita mampu beli harga 50,000. Jadi tengok jumlah gaji kita berapa setahun. Gaji 3,000 contoh. 3,000 darab dengan 12. Maksudnya dia mampu beli harga kereta 36,000. 36,000 apa kita boleh beli? Myvi. Boleh beli kereta Proton Saga. Itulah kemampuan dia. Jangan beli yang kita tak mampu. Okey, faham Jadi bila ada hutang kereta ni, kalau boleh, seboleh-bolehnya kita bayar awal lah, kita settlekan awal. Tapi ini tips ini tips saya nak bagi, tip mahal tip yang mahal. Contoh ayat-ayat yang digunakan oleh pakar-pakar motivasi. Tip ini tip mahal. Kenapa konsultan keuangan ataupun kita tengok jutawan-jutawan, kadang-kadang dia pun beli berhutang juga. Dia beli kereta tu berhutang juga. Tapi hutang mereka itu hutang yang tak menyebabkan mereka miskin. Kenapa? Sebab hutang tu, hutang kereta contohnya, dia dibayar oleh orang lain. Contoh melalui sewaan hartanah dengan positive balance ataupun baki, dia bercakap macam ni, positive cash flow daripada hartanah tersebut. Contoh dia ada 5 biji hartanah yang dia sewakan. 5 biji, setiap rumah dia ada 200 lebihan baki. Dia contoh macam ni, dia ada hartanah tu dia bayar kat bank 600 saja, RM600 sebulan, tapi dia sewa ke orang 800. Jadi dia ada 200 baki. Kalau dia buat macam ni, 6 biji rumah, 6 darab 2, 12, 1,200. Jadi 1,200 ni, dia cari kereta apa yang sesuai untuk dia beli dengan komitmen 1,200 sebulan. Maksudnya dengan kata lain bahawa dia bayar kereta ini adalah dengan bayar orang lain tolong bayar kepada dia. Ada yang bayar dengan cara macam ni, ada yang bayar dengan cara dengan commission bisnes dia, ataupun melalui keuntungan perniagaan dia yang dia dijamin perniagaan dia sebanyak itu. Jadi dia buat hutang kenderaan, dia bayar, beli kereta mewah, tapi orang lain tolong bayar kepada dia. Tapi kalau nak beli cash, silakan. Kalau tak ada cash, kita boleh buat dengan cara macam ni. Maksudnya dia kena cari sumber pendapatan yang bukan daripada gaji asas dia, bukan gaji hakiki dia, kan? Kalau gaji hakiki ni yang dia kerja, dia terpaksa pergi kerja pagi petang dia kena pergi kerja tu, jangan guna pendapatan daripada situ. Gunakan untuk kenderaan ni, hutang kenderaan daripada commission, daripada orang lain tolong bayar kepada dia.
Jadi saya bagi tahu tadi dua jenis hutang. Hutang yang pertama hutang yang baik, iaitu hutang pendidikan, hutang untuk kembangkan bisnes. Yang ketiga hutang perniagaan. Hutang apa lagi saya lupa dah tadi. Ini dia Syuhada Zaila, terima kasih. Muhammad Isyamuddin, terima kasih. Puan Mardiah, okey. Sahabat saya ni Ustaz Hafizuddin. Ustaz Hafizuddin daripada Kuala Lumpur. Okey, hutang yang baik tadi saya lupa Yang pertama hutang perniagaan, hutang pendidikan. Yang ketiga hutang hartanah. Okey, hutang hartanah. 3 jenis hutang. Hutang yang saya boleh kata hutang jahat lah. Hutang negatif adalah hutang hutang peribadi, hutang kad kredit. Yang ketiga hutang kenderaan. Okey, saya pengalaman saya baru-baru ini saya dapat settlekan hutang peribadi saya RM55,000 dalam masa lebih kurang, sebenarnya ada jalan, ada step-step dia lah, lebih kurang setahun saya dapat settlekan. Setahun tu saya fokus, tapi sebenarnya saya hutang tu 3 tahun. Saya apply masa tu tahun 2017 saya dapat settlekan 2020. Sepatut tempoh dia sampai 2027. 10 bulan biasa personal loan 10 bulan. Tapi saya dapat settlekan dalam masa 3 bulan lah. Ada yang nak tahu lebih lanjut ke? Saya boleh teruskan ke? Faiz Faiz Unimas. Faiz Ibni Meranti. Okey, sebenarnya hutang peribadi saya ni saya tak bagi tahu lah macam mana saya boleh jadi hutang tu sampai RM50,000. Saya buat apa? Banyaknya Cik Hilmi hutang personal loan. Okey. Bila dah ada, kita terpaksa bayar lah. Yang penting hutang ni, yang bestnya tuan-tuan, bestnya hutang ni kita bayar dengan duit kita. Bukan bayar dengan duit orang lain. Jadi dia tak ada magic. Dalam hutang tak ada benda yang magic, tak ada benda yang impossible, tak ada benda yang pelik-pelik berlaku. Yang penting kita bayar dengan duit kita sendiri sahaja. Sebab kalau tanya saya apa tips nak bayar hutang cepat, tip dia bayar sajalah. Bayar saja. Yang kedua, bayar dengan duit kita. Itu maksudnya prinsip asas hutang. Dia tak ada benda yang miracle, benda yang menakjubkan tentang bayar hutang. Tak ada duit segedup datang kepada kita, kita bayar dengan duit itu, tak ada. Duit daripada langit turun, tak ada. Yang penting kita ada strategi dia. Strategi ni mungkin berbeza dengan orang lain. Dia dengan cara guna mungkin saham, kan, mungkin dengan perniagaan. Tapi saya sendiri, saya guna banyak strategi. Yang pertama, saya melalui simpanan ASB saya. Saya 2 CG ASB. Saya buat dah tahun kedua, tahun pertama setahun, ada yang kedua 2 tahun saya buat. Jadi bila saya jumpa dengan Tuan Zaidi, dia bagi cadangan kepada saya. Dia tak push untuk saya buat, tapi bagi cadangan, dia buat kiraan sekian. Okey. Cik Hilmi boleh bayar hutang ni dengan cara yang pertama, termin ASB, duit daripada ASB tu bayar. Sebenarnya saya buat ASB ni pun nak bayar hutang ni juga. Tapi bukan dalam masa singkat ini. Mungkin 5 tahun akan datang saya termin ASB, saya gunakan duit tu untuk bayar hutang. Tapi Tuan Zaidi cakap, tak apa, buat je dalam masa setahun. Dalam masa 3 bulan saya buat, dalam masa 3 bulan saya guna duit itu untuk bayar hutang. Lepas tu yang kedua, saya ada simpanan emas. Ini penting. Saya ada simpanan emas. Lebih kurang yang pertama, saya ada lebih kurang 50 gram lah. Yang pertama mula-mula itu. Saya guna duit, saya jual dekat public gold. Emas tu emas public gold. Bila emas public gold ni senang saja nak cairkan daripada tunai. Bawa saja ke public gold emas kita tu dan kita dapat tunai dalam masa 24 jam ataupun sampai 48 jam bekerja. Jadi saya pergi hari ini, esok terus dapat duit masuk akaun bank saya gunakan duit tu bayar hutang. Bila saya dapat duit, saya terus bayar. Saya tak tunggu cukup
baki saya masa tu 43,000 43,000. Bila dah ada duit, saya terus pergi ke bank. Pergi bank tu jangan pergi kat kaunter tuan-tuan. Jangan pergi kat kaunter depan. Kena jumpa dengan pihak financing. Financing tu biasa duduk tingkat 3. Kalau tingkat 2, pihak yang buat loan, bagi loan. Pihak yang tingkat 3 tu pihak yang buat full settlement. Pergi yang tingkat 3, discuss dengan dia berapa kena bayar, sekian. Kalau kita pergi dekat kaunter depan ni, dia bagi tahu kita berapa baki yang termasuk interest sekali. Banyak. Jadi kita ambil yang pokok yang tak termasuk yang bunga. Bunga tu kita tak boleh nak buat apa. Jadi kita bayar pokok sahaja. Target kita bayar pokok sahaja, jangan bayar bunga sekali. Okey, SB emas. Lepas tu saya rolling emas saya tu untuk bayar hutang ni. Rolling macam mana? Saya gunakan cara pembayaran, cara pembelian emas yang Public Gold ada. Public Gold ada cara bayaran EPP 10. Saya maksimumkan EPP 10 tu untuk 3 kali saya buat. EPP 10, contoh EPP 10 macam ni, Easy Payment Purchase. Nama dia EPP tu, maksud dia Easy Payment Purchase. Easy Payment Purchase, kalau dia ada 2, Easy Payment Purchase 4, Easy Payment Purchase 10. Easy Payment Purchase 4 ni yang 4 kali bayar. 4 kali bayar. Easy Payment Purchase 10 kali bayar. Easy EPP 10 tu adalah 10 kali bayar. Jadi saya manfaatkan sepenuhnya EPP 10. Saya buat rolling untuk 50 gram. 50 gram gold bar. Masa tu saya beli, tahun 2019, 9,000 lebih. Harga dia 9,000 lebih. Sebab 10 kali bayar, saya bayar 900 lebih je sebulan. 900 sebulan. Habis bayar, saya jual kat Public Gold. Saya dapat duit tu, saya bayar hutang terus. Lepas tu saya buat pula EPP yang kedua pula. EPP 10 untuk 50 gram kedua. EPP 50 gram kedua saya beli dengan harga mahal sikit sebab harga emas dah naik. Saya beli 10,000 lebih. Saya bayar 1,000 je sebulan. Sebab 10,000 lebih bagi 10, 1,000 je sebulan. Buat macam tu. Saya buat macam tu. Saya rolling sampai 3 kali saya rolling. 3 kali saya rolling, duit tu alhamdulillah sepanjang ketiga-tiga saya buat rolling 50 gram tu, saya dapat keuntungan 10% ke atas. Yang latest punya 10%, yang awal punya 12%. Sebab saya beli dengan harga lebih murah, saya jual dengan harga sekarang, harga emas naik mendadak tinggi, rezeki saya jugalah, alhamdulillah. Jadi saya bayar, terus pergi ke bank, saya terus bayar, settle. Saya malah nak simpan duit banyak-banyak, nanti hilang. Bukan hilang, nanti terguna, habis macam tu juga. Jadi saya memang fokus satu-satu duit yang saya dapat daripada SB, daripada emas itu, saya gunakan untuk bayar hutang sepenuhnya. Lepas tu ada lagi baki lebih kurang 10,000. Tak cukup lagi, SB tak cukup lagi, emas pun tak cukup lagi. So saya cover dengan pendapatan bisnes saya lah. Bisnes saya buat, bisnes Public Gold. Alhamdulillah dalam masa 2 bulan dapat cover. Jadi apa ni dipanggil, asalnya saya tak guna 1 sen pun duit gaji saya untuk bayar hutang ni. Jadi apa yang tuan-puan perlu buat lepas ni, siapa nak settlekan hutang, yang pertama cari platform bisnes yang tuan-puan boleh buat paling minima income dapat 1,000 sebulan. Paling minima 1,000 sebulan, biar ada cash flow. 1,000 sebulan yang kita tak kacau duit gaji. 1,000 sebulan biar ada. Nak buat ejen top up, biar ada 1,000 sebulan. Nak jadi ejen Dizandra, biar ada 1,000 sebulan. Nak jadi ejen Kowe, ejen Kuko, biar ada 1,000 sebulan. Saya di Public Gold, saya fokus dalam masa 2 tahun saya boleh, alhamdulillah, saya dapat masa dealer dan income boleh cecah sebanyak itu. Jadi fokuslah buat ada 1,000 sebulan. Lepas tu cari konsep saya dengan 1,000 tu saya beli emas yang EPP 10 tu lah. Itu cara saya. Tuan-tuan boleh cari cara tuan-tuan. Kalau rasa sebati dengan cara tersebut, teruskan dengan cara tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting hutang kena bayar dengan duit kita sendiri sahaja. Tak boleh nak bayar dengan duit orang lain. Okey, saya nak kongsi sikit. Hari ni ada promosi Public Gold sampai esok, sampai Isnin. Kita boleh buat pembelian 50 gram itu dengan EPP 10. Minima pun boleh buat, 1 dinar. 1 dinar kita boleh buat bayaran 10 kali, kalau 1 dinar lebih kurang 100
RM11 sebulan saja kita bayar. Sebulan RM111, habis bayar kita pergi ke Public Go terdekat, kita ambil item dinner kita. Kalau 10 gram, 10 kali bayar lebih kurang 260, tak ingatlah saya, 262 sebulan. Kita habis bayar, kita ambil dan kita simpan dekat rumah. Itu untuk 10 gram. Kalau kita mampu beli untuk 20 gram, 500, lebih kurang 500, berapa 560 kot sebulan. 560, kita bayar bulanan 560, ambil item tu dan kita simpan kat rumah. Macam tu saja. Konsep dia cukup mudah, very straightforward, tidak ada tidak ada benda-benda tersembunyi kat belakang. Kita bayar, kita ambil. Dia bayar dengan ambil. Dia tak ada emas ni, dia tak ada dividen, dia tak ada bonus, dia tak ada dia tak ada keuntungan melalui bond-bond macam bond-bond saham, tak ada. Keuntungan yang pertama, keuntungan emas ni adalah kita beli dengan harga murah, kita jual dengan harga mahal. Itu saja keuntungan asas. Tapi tuan-tuan jangan ingat itu saja keuntungan emas. Ada lagi keuntungan emas yang lain. Seperti yang pertama, emas ni dia boleh cover inflasi. Inflasi kita berlaku 1.5 ke 2% setahun ikut laporan daripada The Star tahun lepas. Kalau 1.5 ke 2% setahun, saya ambil 2% setahun. Kita ada RM1 sekarang, 30 tahun akan datang, kita akan kehilangan nilai 60%. Sebab apa? Sebab 30 tahun darab dengan 2, 60% hilang. Kalau ada RM1, 30 tahun akan datang kita hanya ada RM40 saja sebenarnya. Walaupun nilai dia kekal 100, tapi kemampuan purchasing power kita hanya RM40 saja. Itu maksudnya manfaat emas, dia boleh kekalkan kuasa beli kita. Maksudnya dia emas ni dia kalis inflasi. Yang kedua, emas ni dia senang untuk dicairkan. Aset yang senang untuk dicairkan kepada tunai. Macam saya sebut tadi, saya jual emas Public Go saya tu 24 jam ke 48 jam dah dapat cash. Walaupun emas saya tu bernilai 1 juta. Boleh, Public Go boleh beli balik emas kita dengan mudah. Ada dealer, sahabat dealer saya, dia jual emas dia 250 gram 6 keping. 250 gram 6 keping. Berapa 250 gram darab 6. Saya pun tak boleh nak kira, otak tak boleh nak kira sekarang ni. 250 gram 6 keping, dia pergi ke Public Go, dia dapat cash selepas 24 jam. Jadi kalau kita nak beli emas untuk dana kecemasan sesuai lah, sebab kita dapat cash cepat. Berbanding dengan aset-aset lain tuan-tuan, aset seperti aset hartanah, kita perlu cari buyer, kita perlu dapat persetujuan daripada bank untuk next buyer. Nak dapat proses tu ambil masa lebih kurang setahun. Rumah saya dekat Kuching dulu lebih kurang 9 bulan baru dapat tukar nama, dan barulah pemilik lama boleh dapat duit daripada pembelian saya. Jadi aset emas ni dia senang untuk dicairkan pada tunai. Yang ketiga, keuntungan emas yang ketiga adalah, ini ramai yang tak tahu, adalah emas ni boleh menyebabkan kita hilang sikap boros. Kalau sebelum ni dia tak kisah pun belanja berapa-berapa sebulan, bila ada emas ni dia senang untuk uruskan keuangan dia. Dia tahu mana perlu, dia tahu mana ikut nafsu lah, maksudnya dia tahu mana perlu, mana tak perlu. Dia tahu menilai barang itu perlu ke barang itu tak perlu. Jadi orang cakap memanglah keuntungan emas beli dengan harga murah, jual dengan harga mahal. Tetapi ada 3 keuntungan yang tersirat. Seperti saya sebut tadi, emas boleh cover inflasi, emas ni boleh menyebabkan kita tak ada sikap boros. Yang ketiga, emas ni boleh dicairkan kepada tunai dengan segera. Dicairkan dia ada 2, sama ada kita nak jual ataupun kita gadai. Kalau gadai, kita kena bayar balik, sebab gadai ni arah nu, gadai yang Islami punya arah nu. Gadai ni, konsep ni kita berhutang sebenarnya, tapi kita berhutang menggunakan emas kita. Kalau kita ada phone, walaupun phone tu mahal, tapi ada tak kedai phone nak kita boleh cagar. Kalau dulu ada orang cagar tanah, kalau zaman-zaman ayah-ayah kita dulu ada. Tapi sekarang ni saya tak dengar pula orang cagar tanah, orang gadai tanah. Sekarang ni kita guna emas untuk cagar tanah, untuk dapat cagaran. Kita guna emas kita pergi ke arah nu, dapat cash
cash tu adalah hutang tuan-tuan. Kita berhutang dengan arwah nur tersebut. Maksudnya lepas ni kita kena bayar. Dan arwah nur bayar lebih kurang, pengalaman saya pergi banyak arwah nur, dia bagi nilai marhum dalam 60 ke 80%. 60 ke 80%. Kalau pos arwah nur, dia ada promosi bulan sampai bulan Jun ke tak silap saya, dia boleh bagi sampai 80% daripada harga emas semasa. Contoh harga emas bulan ni 260. Jadi kita dapat nilai marhum kita 80% daripada 260 ni. Kita tak dapat semua. Tak dapat 100%. Sebab itu adalah dia punya rules and regulation. Dia punya syarat-syarat dia lah. Saya tak ada pengalaman lagi lah jumpa arwah nur yang bagi 1%. Lepas tu kita kena bayar 1%. Ni kebiasaannya yang arwah nur buat, 1% upah simpan. 1% daripada nilai emas tu. Saya tak ingat lah nilai marhum ke ataupun nilai emas, tapi kita kena bayar 1% sebulan. Siapa ada pengalaman boleh kongsi. Ada tak 1% daripada, saya rasa nilai marhum kot saya rasa nilai marhum tu 1% daripada nilai tu, kita kena bayar sebulan. Maksudnya kalau kita bayar bulan ke-6, dia akan gandakan lah 1% tu selama 6 bulan. Kalau kita bayar bulan ke-4, dia akan gandakan 1% tu 4 bulan. Jadi kita bayar ke arwah nur jumlah marhum tu tambah dengan upah simpan. Jadi upah simpan tu kita bayar ekstra. Dia tak termasuk yang kita marhum tu. Maksud itu adalah, bagi saya, kalau kita tak reti nak guna arwah nur, satu kerugian. Sebab dia ada upah simpan. Kalau rasa tak mampu nak bayar, jual saja emas. Tak perlu fikir panjang, tak perlu fikir nak bayar dengan duit apa. Biasanya orang guna arwah nur ni orang bisnes, orang berniaga. Dia gunakan duit daripada arwah nur itu untuk apa ni, untuk dapat cash, modal. Bila dapat keuntungan, dia tebus balik. Jadi dia tidak ada kerugian sangat lah, sebab dia dah untung dengan bisnes, dia tebus balik. Orang itu cara manfaatkan mereka, cara mereka manfaatkan emas. Jadi saya dah selesai perkongsian saya. Terima kasih yang terbaru ni, Maziz, student Unimas. Maziz ni masih terperangkap dekat Unimas, nanti balik. Khairi Fikri, Fauzan, Wan Husni, Bebe, Rizal dari Sabah, orang Tawau. Fauzan Rashid, terima kasih. Muhammad Yusof, sepupu saya. Muhammad Nizam, terbaik tips. Ini perkongsian saya. Guna EPP, ya betul, saya guna EPP. Perkongsian saya sahaja. Saya tak ada sandaran, saya tak ada orang buat lagi lah. Saya ni just try and error. Saya pun yakin tak yakin je saya buat. Tapi bila saya buat, saya teruskan saja. Ramai orang pertikai, kenapa saya buat macam ni. Saya post pengalaman saya sebelum ni, masa saya masih belum settle hutang lagi ni. Saya post ini pengalaman saya gunakan EPP 10 untuk settle hutang. Saya kena hutang kuat, tuan-tuan. Saya kena maksudnya saya manipulate emas tu dengan cara yang tak elok. Tapi saya elok saja, tak ada masalah pun, sebab kita guna emas untuk bayar hutang. Duit tu duit kita juga, betul tak? Okay, Faiz Nadin, advisor saya ni, advisor CMB Unit Trust Advisor. Cik Nur Azhar Awang. Terima kasih. Cik Nur Azhar ni dari Kuching. Cik Basir Zahari, terima kasih. Saya cukup setakat ni saja perkongsian saya. InsyaAllah kalau ada masa lagi, saya akan buat perkongsian seterusnya. Okey, siapa nak beli emas boleh hubungi saya lepas ini. Ini iklan tambahan. Boleh beli dengan minimum 111 untuk 1 dinar, ataupun ikut bajet tuan-tuan lah. Bajet berapa yang boleh spend untuk 10 bulan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih.